Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada semua viewer video aku. Bertemu kita lagi dalam channel Wasim The Tukang Buat Air. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang pasal anatomi kasut bola. Kenapa aku nak share dengan korang benda pasal anatomi kasut bola ni? Sebab masa aku mula-mula start collect kasut bola kan, aku literally zero tau. Memang aku tak tahu pasal kasut bola. Aku tak tahu pasal apa ke, pasal start ke, pasal sedap tak sedap ke, semua aku tak tahu. So bagi aku benda ni aku nak share dengan korang supaya satu, korang at least korang tahu pasal kasut bola korang, kasut bola yang korang ada, and then benda ni akan mudahkan korang untuk pilih kasut yang sesuai dengan korang punya preference. Okay guys, sebelum aku teruskan aku punya video ni, kalau korang rasa berminat dengan konten yang aku buat dalam aku punya channel, korang boleh subscribe channel aku. And then without further ado, kita teruskanlah dengan kita punya topik hari ni, iaitu anatomi kasut bola. Okay guys, kalau untuk aku lah kan, untuk macam bahagian kasut, aku akan bahagikan kepada 3, iaitu kalau bahagian depan ni, okay, sini sampai sini, Mak Saleh panggil forefoot lah. Forefoot ni maksudnya depan. Okay, depan. Then midfoot. Midfoot maksudnya dekat sini. Daripada tadi aku tunjuk tadi tu sampai ke sini, then sampailah ke dekat sini sampai ke belakang panggil hindfoot. Maksudnya kaki belakang lah. Dan dekat sini korang punya ankle. Aku just point out benda ni supaya at least bila korang try kasut tu kan, korang tahulah. Contohnya korang pakai kasut ni kat mana korang rasa, kat mana korang rasa ketat, kat mana korang rasa tak selesa, kat mana korang rasa longgar. Sebab benda ni akan bantu korang untuk pilih kasut yang sesuai dengan kaki korang. Sebab setiap orang ada kaki yang bentuk kaki yang berbeza, dan kaki bentuk berbeza akan sesuai untuk kasut yang berbeza. So ni adalah kasut aku 11 Pro. So aku akan explain dekat korang satu persatu pasal dia punya anatomi, dia punya setiap bahagian dekat kasut bola korang. Okay, first benda yang kalau korang dengar orang duk cakap apa kan, okay, apa ni dia represent ataupun tunjuk merujuk kepada kawasan yang dekat atas kasut korang ni. Semua kat depan, kat atas kasut korang ni orang akan panggil upper. Okey, lepas bahagian upper, dia ada bahagian tang. Ni tang korang. Lepas tu dia ada bahagian sole plate. Sole plate ni yang keras ni. Then dia ada stud. Okey, lepas stud dia ada eyelet untuk korang punya laces. Dan dia ada of course lah laces ataupun tali. Dan dia juga ada insole, removable insole. Okay, function apa ni adalah dia akan balut kaki korang untuk bagi feel bila korang pegang bola. Okay, untuk apa ni, dia ada macam-macam bahan yang digunakan untuk buat apa. Ada yang material natural ataupun kulit lah, senang cerita kalau material yang natural, dan juga ada sintetik. Ni yang korang tengok ni, kalau tak silap aku ni adalah 11 Pro guna calf leather kalau tak silap aku lah. Then ada juga material yang sintetik. Okay, material sintetik contohnya macam Vapor. Yang ni model yang aku tunjuk ni adalah Vapor Flyknit Ultra, dan dia gunakan Flyknit. Ada juga untuk CTR, dia gunakan material kalau tak silap aku adalah dia gunakan Kangalite. Okey, apa kelebihan untuk sintetik dan apa kelebihan material natural? Okey, first thing first, kalau material natural dia ada banyak. Ada yang guna calf leather, ada yang guna kangaroo leather, ada mostly kalau bagi aku yang paling sedap adalah kangaroo leather. Kenapa kangaroo leather sedap? Okey, kangaroo leather bagi aku, kenapa dia material yang bagi aku sesuai untuk buat sebagai apa? Sebab satu, dia akan meregang
dia akan stretch ikut kaki pemakai. Okey. Then dia, kalau korang kaki wide, memang sesuai lah pakai kasut yang berbuat daripada leather, sebab dia akan kembang kan ikut kaki korang. Okey. Tapi ada problem juga dengan leather ni. Satu, kalau korang main dalam hujan, memang dia punya berat memang lain macam lah. And satu lagi, korang kena jaga dia. Maksudnya setiap kali korang dah habis game, korang kena bersihkan, korang kena sapu main oil nak bagi kulit dia sedap, tak nak bagi kulit dia merekah. And then satu lagi problem bagi kalau bahan material leather ni adalah cost. Sebab kalau natural lagi mahal, sebab kita tak boleh nak manufacture ataupun nak produce benda tu sendiri, kena harvest daripada binatang, contohnya macam kangaroo ataupun lembu lah. Itu adalah penerangan untuk leather ataupun natural punya bahan. Next kita pergi kepada bahan sintetik. Okey, macam korang tengok kalau biasanya kalau material sintetik ni akan orang akan kata kalau material sintetik ringan. Yes, memang material sintetik adalah lagi biasanya commonly lagi ringan daripada leather, sebab dia boleh buat nipis. Tapi kalau untuk teknologi sekarang, macam korang tengok macam Puma King Platinum, korang tengok Morelia Neo 2, Morelia Neo Beta kan, dia orang guna kangaroo leather tak, tapi still nipis. So apa kebaikan sintetik ni? Okey, sintetik macam aku cakap tadi lah, kalau material sintetik memang ringan tu. Sebab tu kalau korang tengok line silo Mercurial daripada dulu sampai sekarang always guna sintetik, always go for sintetik. Okey, apa kebaikan guna material sintetik ni? Dia adalah lagi more affordable daripada natural punya material ataupun leather. Dia biasanya kalau material sintetik ni dia kurang sikit meregang berbanding dengan kalau korang compare dengan leather lah. Cuma macam sekarang dah keluar macam Flyknit yang lagi lembut, macam Vapor 13 aku pernah try pun sangat lembut dan akan meregang ikut shape kaki korang. Dan kelebihan dia adalah kalau korang main dalam hujan tak rasa berat, and then tak payah maintenance, korang tak payah jaga, korang lenjan, korang basuh, korang jemur, dah settle. So cuma beza feel. Kalau biasanya orang yang suka pakai sintetik ni, dia suka barefoot feel. Maksud aku barefoot adalah sebab material sintetik ni biasanya dia lagi nipis daripada material leather. Sebab kalau leather biasanya dia akan lagi tebal. Dia akan rasa korang, bila korang contohnya korang first touch, korang shooting bola kan, korang akan more feel kepada padded. Okay guys, untuk tiga-tiga kasut ni, kalau korang tengok kasut yang aku letak ni adalah model F50, Tempo 6 dan juga Flyknit Ultra. Okay, untuk yang part ni aku nak explain kat korang pasal tang kasut ni. Okay, tang kasut maksudnya dekat sini ni, benda ni. Okay, apa function tang ni? Tang ni adalah function dia adalah untuk wrap kaki korang masa korang pakai, supaya korang punya kasut tak bergerak-gerak masa korang berlari. Okay, bagi aku ada yang aku tahu ada empat jenis jenis tang, iaitu okay, first adalah traditional tang. Traditional tang maksud dia korang punya tang ni dia tak attach kepada korang punya apa, maksudnya dia bebas. Okay, first adalah traditional tang. Then second one is half attached. Kalau korang tengok Tempo 6 ni, dekat sini ni, dekat point yang aku tunjuk ni, yang ni dia dah bersambung tau dengan apa, tapi dekat belakang dia tak bersambung. Then yang ketiga adalah one piece tang. One piece tang maksudnya dia bersambung direct dengan korang punya apa. Dan satu lagi adalah burrito tang. Burrito tang ni kalau korang tengok dia ada dekat Copa 19 dengan Copa 20. Dekat kalau model lama-lama Predator X kalau tak silap aku.
dia punya tang tu adalah dia akan balut korang punya kaki macam burrito. Okey, apa beza feel dekat semua kasut-kasut ni kalau untuk lidah lah, speaking of lidah wise. Okey, bagi aku kalau korang kaki white, aku recommend korang ambil traditional tang sebab dia tak attach. Jadi maksudnya bila kaki korang korang sarung korang punya kasut tu, dia akan melebar, maksudnya dia tak akan pegang kasut ni. Aku recommend kalau yang half attach dengan one piece upper tang, aku recommend untuk kaki narrow. Kenapa? Sebab benda ni akan betul-betul pegang korang punya kaki. So kaki korang tak ada rasa flimsy. Kalau kaki white, aku sangat tak sarankan korang ambil pattern-pattern yang tang macam ni. Sebab nanti korang punya kaki akan rasa cramp, akan rasa macam bergumpal dalam korang punya kasut ni, and korang akan rasa ada pressure point. Kita akan cakap pasal sole plate. Okey, untuk sole plate ni bagi aku ada dua jenis lah. Ada dua jenis, iaitu satu separate sole plate macam korang tengok dekat model Predator Power Swerve aku. Maksudnya dia ada dua piece. Satu piece dekat korang punya heel, satu piece dekat korang punya kaki depan. Kalau yang normal punya macam ni lah, one piece sole plate. Okay, apa function sole plate ni? Sole plate ni adalah untuk tampung korang punya kaki dan berat badan semasa korang berlari. And selalu kalau korang dengar orang kalau korang tengok review boot bola kan, dia akan kata pasal responsiveness, pasal dia punya snappy. Snappy ni adalah merujuk kepada ni, dia punya melantun bila korang berlari. Dia punya lawan balik bila korang berlari tu, dia kick balik. Okay guys, untuk bila kita cakap pasal sole plate kan, kita tak boleh elak cakap pasal dia punya stud. Okay, apa function stud ni korang punya stud ni, yang biji-biji atas korang punya sole plate. Okay, apa function stud ni bila korang pakai untuk kasut bola? Okay, function stud adalah untuk bagi maximum traction bila korang berlari. Maksudnya bila korang berlari, stud korang ni akan penetrate padang dan bagi traction bila korang berlari. Okay, macam aku cakap tadi, stud pun ada macam-macam bentuk. Okay, first yang aku nak tunjuk kat korang adalah rounded ataupun stud bulat, bladed, jenis tajam macam ni, bladed, then chevron, dia macam tajam macam tu lah. And then last but not least adalah macam bagi aku macam triangle kot, bentuk triangle. Okay, apa function setiap stud ni? Okay, biasanya kalau yang stud bulat lebih dikenali untuk supaya korang mudah turn, and then untuk korang lebih support dan lebih mesra lutut lah. Maksudnya kalau korang ada pernah injured ke, pernah sakit lutut ke apa kan, aku suggest supaya korang ambil kasut yang guna stud bulat dan besar. Okay, untuk macam bladed ni, bagi aku benda ni adalah untuk bagi traction yang lebih jugalah. Cuma untuk model-model sekarang dia dah tak guna dah stud yang bentuk bladed ni, sebab dia orang kata agak bahaya lah. Kalau korang kena parap guna kasut yang guna stud bladed ni, boleh tahan lah, mungkin korang akan injured. And then chevron. Okay, chevron ni sangat sinonim dengan model Nike iaitu Mercurial Vapor. Okay, kenapa stud jenis chevron ni sangat famous dengan Nike Vapor? Sebab bila korang berlari, benda ni stud yang style chevron ni akan bagi korang basically maximum traction lah. Kira korang berlari tu, dia akan grab, dia akan pegang korang punya kaki, and dia akan pegang dekat badan, dan akan korang dapat maximum propulsion. And then last but not least adalah stud jenis triangle. Bagi aku dah pernah try 4 kasut ni. Bagi aku kalau yang stud triangle ni lebih kurang je dia punya feel macam stud bulat.
dia tak adalah seagresif macam Chevron, tapi but still dia agak mesra lutut lah. Okay, kalau korang nak beli kasut bola kan, mesti korang tengok dekat hujung-hujung dia punya nama tu ada tulis FG, ada tulis kadang-kadang tulis SG, kadang-kadang tulis HG, kadang-kadang tulis AG. Okay, apa maksud semua perkataan tu? Okay, FG membawa maksud kepada firm ground. Firm ground maksudnya padang natural yang tak basah. HG merujuk kepada hard ground, padang keras. SG merujuk kepada soft ground ataupun padang lembut ni. Contohnya padang natural tengah basah lepas hujan kan. Okay. And then last kali adalah AG ataupun artificial ground. Okay. Kalau kenapa aku explain kat korang pasal benda ni, supaya aku nak korang pilih start yang betul untuk padang yang betul. Contohnya okay, aku tunjuk korang sebab aku cuma ada model FG dengan HG je. SG dengan AG aku tak ada lagi. So, okay, aku tunjuk kat korang apa beza dua benda ni. Dua ni adalah model yang sama 11 Pro, tapi satu guna start FG, satu guna start HG. Okay, korang tengok Okay, kalau korang tengok start dia nak lebih kurang sama, tapi dekat HG ni kat tengah ni, kat sini dia ada lagi dua start extra. Sebabnya kenapa? Sebab biasanya kalau orang main padang HG ni, dia punya start adalah lebih keras sebab padang lagi keras kan. Whereas kalau macam padang FG ni tak perlulah start yang lagi keras sebab padang tu lembut. Okay, kalau aku recommend korang pakai start SG pada padang yang basah dan lembut saja. Sebab kalau SG ni, kalau korang Google, dia akan guna start besi. Okay, kenapa guna start besi? Sebab dia punya besi tu dia akan penetrate masuk dalam padang. Bila korang berlari, dia akan penetrate and supaya lumpur apa semua tu tak melekat dekat korang punya start. And then ada satu lagi iaitu artificial ground. Okay, artificial ground aku pernah try kasut member aku pakai dekat dekat padang turf, and yes, dia punya start adalah sedikit lebih pendek daripada start FG dan dia lebih lembut. Sebab kalau korang nak tahu, kalau korang main dekat padang AG, padang dia keras tau. Jadi bila korang berlari guna kasut yang gunakan start AG ni, korang tak adalah rasa pressure dekat kaki korang dan korang lagi senang nak turn. Antara player yang kalau tak silap aku yang suka pakai start AG ni adalah Neymar. So, kenapa aku explain dekat korang pasal pemilihan start ni, supaya aku tak nak lah korang pakai kasut SG dekat padang turf. Contohnya lah kenapa aku cakap macam tu? Sebab bila korang pakai start yang salah untuk padang yang salah, benda tu akan increase korang punya risiko korang nak injured. Sebab kan, contohnya kalau korang pakai kasut start SG dekat padang AG, memang kasut tak akan penetrate. Kalau korang nak turn, kadang-kadang kasut tu korang dah bergirah, kasut tu kaki ni still lekat lagi dekat padang tu. Sekarang aku akan cakap pula pasal something that call heel cup dekat korang punya kasut. Okay, benda ni ada kasut yang ada kasut yang tak ada. Biasanya kasut yang ada adalah kasut first grade lah. Ni orang panggil external heel cup. Okay, apa function dia? Function dia adalah supaya bila korang pakai kasut, dia akan grab korang punya heel. Dia akan pegang korang punya heel supaya heel korang tak slide masa korang berlari, and then bagi protection untuk korang. And then aku akan cakap pula pasal satu lagi trend kasut-kasut sekarang, iaitu ankle sock. Okay, kalau korang tengok ankle sock ni, aku rasa brand-brand macam Nike ke Adidas ke, diorang tak pernah claim tau yang benda ni adalah untuk ankle protection. Dan aku bersetuju dengan benda tu. Maksud aku is, kalau korang kata benda senipis ni adalah untuk ankle protection, benda ni, material ni lebih kurang sama je dengan korang punya stocking. So aku tak rasa dia memberi protection kepada korang punya ankle. Bagi aku high cut ni adalah lebih kurang macam hype lah untuk bagi big brand
untuk bagi dia orang punya produk lagi senang, lagi cepat jalan. Idea di belakang ankle sock ni adalah supaya korang punya kasut dengan kaki become one to one. Maksudnya dia terus direct attach dengan dekat korang punya ankle kan. Okay guys, so itu sahaja aku punya penerangan pasal anatomi kasut bola. Aku harap semua penerangan aku tu dapat membantu korang untuk at least tahu sikit pasal korang punya kasut bola, and dapat membantu korang supaya korang dapat mencari kasut yang terbaik untuk korang guna. So kalau korang suka tengok video ni, korang enjoy tengok video aku explain semua kan, korang boleh like video aku. And kalau ada yang korang tak faham ke, ataupun ada benda yang korang nak suggest pasal aku punya video, korang boleh drop komen dekat bawah video ni. As always, terima kasih sebab tengok video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.